As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita sambung sekali lagi dalam tafsir kita dalam surah Al-Maidah pada ayat ke-37 38 insya-Allah sampailah ayat ke-40. Hari ini akan bercakap tentang perundangan Allah Subhanahu wa taala, as-sariqu was-sariqatu, iaitu orang-orang yang mencuri lelaki ataupun orang-orang yang mencuri wanita. Maksudnya pencuri itu lelaki maupun pencuri wanita. Jadi apa kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat pertama ini, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Allah SWT sebutkan laki-laki yang mencuri dan juga wanita yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah kedua-dua tangan mereka ataupun potonglah tangan kedua-dua mereka. Bukan potong dua tangan mereka, tidak. Potong potong tangan mereka berdua. Lelaki yang mencuri potong tangan, perempuan yang mencuri juga dipotong tangannya. Okey, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jazaa'an bima kasaba nakala minallah, sebagai satu pembalasan, jazaa'lah sebagai satu balasan akibat dari punishment, akibat daripada perbuatan yang mereka lakukan. Nakalan minallah. Okey, perbuatan mereka lakukan nakalan minallah, dan juga sebagai peringatan daripada Allah. Jadi ada dua lah, satu balasan buat mereka, balasannya satu daripada satu sudut nakalan, daripada sudut ni satu sudut lagi yang lain adalah kita sebutkan peringatan. Okey, mari kita lihat apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir. Katanya Allah SWT berfirman memutuskan dan memerintahkan untuk memotong tangan pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Dan sebahagian fuqaha daripada kalangan fahaman al-Zahiri, kata Imam Ibn Kathir, disebutkan bahawa jika seorang itu mencuri maka tangannya harus dipotong, baik ia mencuri dalam jumlah yang sedikit maupun banyak. Jadi sekarang ni kita sebut tentang jumlah. Kata penulis ataupun kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, beliau berfahaman Syafi'i lah, tapi beliau menyebutkan kalau dalam mazhab Zahiri, salah satu daripada mazhab yang wujud dalam agama Islam dulu, satu masa dahulu atau ketika dulu, kalau dalam mazhab Zahiri yang lebih tertumpu kepada literal ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah, kita lihat macam lebih kepada literalis lah, okey, daripada satu sudut lah. Baik, jadi Al-Imam Ibn Kathir menyebutkan kalau dalam mazhab Zahiri, mereka berpendapat bahawa orang yang mencuri ini tak kira sama ada kalau mereka lelaki maupun mereka perempuan. Kalau mereka mencuri maka haruslah dipotong tangan mereka itu dalam jumlah yang sedikit maupun banyak hasil daripada curian mereka. Dia tak kira. Kalau jumlahnya kecil, dipotong tangan. Kalau dia curi jumlah kecil. Kalau dia curi itu jumlah besar, lebih lagi lah, maka dipotong tangan juga. Baik. Yang demikian itu didasarkan pada umum ayat. Itu tadi saya sebutkan literalis ataupun literal daripada ayat ini menunjukkan kata Allah, orang yang mencuri, kalau orang lelaki mencuri, kalau orang perempuan mencuri, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan mereka. Kata Imam Ibn Kathir, ini berdasarkan umumnya ayat tersebut. In general, ayat tersebut memang membawa maksud begitu.
Keumuman ayat itu. Mereka tidak memperhatikan batas ukuran. Maka Al-Imam Ibn Katsir sebutkan kalau dalam mazhab Zahiri mereka tak lihat batas ukuran. Dia tak lihat berapa banyak jumlah yang dicuri, barang yang dicuri itu berapa jumlahnya, dan tidak pula barang yang dilindungi ataupun tak dilindungi. Kemudian mereka juga tak melihat yang kita curi tadi barangan itu protected ataupun tidak. Misalnya curi basikal itu dikunci ataupun tidak. Mereka tak bahaskan perkara tersebut. Jadi dia tak bahaskan daripada sudut jumlah wangnya, jumlah harta yang dicuri tadi sedikit ataupun banyak. Jadi tak ada beza curi $2 dengan curi $2,000, tak ada perbezaan. Begitu juga mereka tidak membahaskan berkenaan dengan barang itu dijaga atau tidak. Kita mencuri duit atau kita mencuri harta basikal yang dikunci ataupun basikal yang tidak dikunci, yang tidak di lock. Jadi kemudian tetapi mereka hanya melihat pada pencurian semata-mata, kata Al-Imam Ibn Katsir. Kemudian beliau menyambung, Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan melalui jalan Abul Mu'min daripada Najdah Al-Hanafi, ia mengatakan aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas perihal firman Allah ayat tersebut, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Maka ditanyalah apakah yang demikian itu bersifat khusus ataupun umum. Maka Ibnu Abbas menjawab ayat itu bersifat umum, pendapatnya itu mungkin mengandung hal yang sesuai dengan pendapat mereka tersebut dan mungkin juga tidak seperti itu. Jadi ini pandangan para sahabat juga mempunyai pandangan-pandangan berbeza terhadap beberapa hal dan juga keadaan. Jadi ada yang diikuti, mungkin ada juga sebahagian yang tidak mendapat sambutan lah. Okey, baik. Mereka juga berpegang teguh pada hadis yang ditegaskan dalam Sahihain, dalam kitab Imam Bukhari dan Muslim, daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la'anallahu as-sariqa yasriqul baydata fatuqta'a yaduh. Kata Rasul SAW, Allah telah melaknat seorang pencuri yang mencuri sebutir telur lalu dipotong tangannya, wa yasriqul habla fataqta'a yaduh, dan mencuri seutas tali maka dipotong juga tangannya, fatuqta'a yaduh, dipotong juga tangannya. Kemudian disambung, Ibnu Katsir kata, sedangkan jumhur ulama masih mempertimbangkan nisab, sebab jumhur ulama, kebanyakan ataupun majoriti para ulama yang lain, mereka timbangkan nisab, mereka timbangkan batas ukuran, jumlah, berapakah jumlah barang yang dicuri. Meskipun di antara mereka juga masih terdapat perbezaan, walaupun di antara para ulama ini ada perbezaan, tetapi sekurang-kurangnya kita lihat mereka menilai batasan, mereka ambil kira batasan dulu, nisab yang kita sebutkan. Masing-masing daripada 4 imam berpendapat untuk memberikan batasan. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, semua dalam mazhab-mazhab tersebut memberikan batasan-batasan mengikut pandangan mereka masing-masing lah, tapi ada batasan. Baik, kemudian disebutkan menurut Imam Malik ibn Anas, batasan ukurannya adalah 3 dirham. Jadi kita ambillah 3 dirham ini, dirham tu perak. Kita ambil berapakah jumlah 3 dirham perak tadi. Perak berapa? Kalau satu dirhamnya 2.75 lah kalau tak silap saya. Anda boleh cari balik dirham di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ni. Kemudian anda kalikan satu dirham berapa jumlah pada mata wang kita sekarang ini. Kemudian dikalikan dengan tadi yang kalau tidak salah saya 2.75, kemudian dikalikan 3 dirham. Jadi 2.75 is 1 dirham. So kita kali 1 dirham tu consists of 2.75 grams, alright, 2.75 gram. Kita lihat 1 gram tu berapa. Nah, kita kalikan dengan 3 dirham. Jadi itu batasan minimum untuk seseorang tu dikira sebagai mencuri yang dipotong tangan. Sehingga jika seorang itu mencuri dalam jumlah tersebut atau barang yang harganya sama dengan itu ataupun lebih, maka haruslah dipotong tangannya. Kalau dia curi dalam jumlah tersebut, maka dipotong tangannya. Dalam hal itu, Imam Malik ibn Anas melandaskan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Nafi' daripada Imam Nafi' daripada Ibnu Umar, bahawa Rasul pernah memotong tangan pencuri yang mencuri perisai yang berharga 3 dirham. Shield, perisai tadi pernah berlaku di zaman Rasul. Ada orang yang mencuri dengan harga curian tersebut harganya berharga 3 dirham, maka dipotong tangannya. Baik, Imam Malik ibn Anas mengatakan Uthman radhiyallahu anhu pernah memotong tangan orang yang mencuri beberapa buah pohon utrujah. Ini sejenis utrujah ni sejenis macam limau ataupun sejenis lemon lah. Ada dalam sebuah hadis disebutkan perumpamaan orang-orang yang membaca Quran kan, memahami maknanya dan seumpama mengamalkan, maka dia seumpama sebagai buah yang dipanggil al-utrujah. Mungkin di tempat kita, wallahu alam saya nak gambarkan buah ni macam mana, tapi dia sebentuk macam bentuk limau ataupun lemon. Alright. Dan diperkirakan senilai 3 dirham. Yang dicuri itu buah-buahan tersebut nilainya tu lebih kurang 3 dirham. Jadi dipotong tangannya. Okey, dan hal ini merupakan berita yakni athar yang paling aku sukai mengenai hal tersebut. Athar yang bersumber daripada Uthman ini diriwayatkan pula oleh Imam Malik daripada Abdullah bin Abi Bakar, daripada ayahnya daripada Amrah
binti Abdul Rahman bahawasanya ada seorang pencuri yang mencuri buah utrujah pada zaman Uthman, maka Uthman menyuruh untuk diperkirakan nilainya, lalu setelah dikira maka ternyata melebihi daripada 3 dirham berdasarkan ukuran 1 dinar sama dengan 12 dirham. Jadi kita dah sebutkan di sini diterangkan pada zaman Uthman itu dipernilaikan 1 dinar itu bersamaan dengan 12 dirham. 1 dirham itu lebih daripada 4 gram emas. Jadi kita buatlah calculation kita. Baik, jadi dipotonglah tangan tersebut. Kemudian disambung, para pengikut Imam Malik mengatakan tindakan seperti itu sudah sangat popular dan tidak diingkari. Hal tersebut itu termasuk ke dalam ijma' sukuti, yakni ijma' yang disepakati oleh para ulama secara diam, maknanya mereka tak sebut tapi ijma' tersebut seolah-olah tidak ada yang membantah, begitu. Okay, dalam hadis tersebut juga terdapat dalil yang menunjukkan pemotongan terhadap pencurian buah-buahan berbeza dengan pendapat ulama mazhab Hanafi. Sekarang kita bezakan pula. Tadi mazhab Maliki telah kita sentuh. Mazhab Hanafi juga disebutkan juga berbeza dengan pendapat mereka mengenai batasan 3 dirham, di mana batasan itu kata penulis dalam mazhab Hanafi mestilah mencapai batasan 10 dirham, maknanya hampir ke 1 dinar. Jadi jumlah yang dicuri itu mestilah lebih banyak daripada jumlah yang tadi kita sebut 3 dirham. Sedangkan menurut para ulama mazhab Syafi'i adalah 1/4 dinar. 1/4 dinar lebih kurang macam tadilah 3 dirham tu jugalah kalau ikut daripada 12 dirham equals to 1 dinar. Baik, Al-Imam Syafi'i berpendapat bahawa pemotongan tangan pencuri itu adalah dengan batas minimum 1/4 dinar atau dengan harga barang yang senilai dengan itu ataupun lebih. Maknanya minimum dia 1/4 nilai barang tersebut. Yang menjadi dalil pendapat tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhain atau dikeluarkan oleh Syaikhan, sabda Rasulullah SAW, tuqta yadu sariki fi rubu'i dinar fasa'ida. Tangan orang yang mencuri dipotong jika mencuri lebih daripada 1/4 dinar ataupun 1/4 dinar ataupun fasa'ida ataupun lebih daripada itu. Kan kemudian disebutkan juga dalam hadis yang lain, la tuqta yadu sarik illa fi rubu'i dinar fasa'ida. Tidak, pencuri itu tidak dipotong tangannya kecuali kalau dia mencuri barang yang senilai 1/4 dinar ataupun lebih. Jadi tadilah kadar yang diletakkan dalam mazhab Syafi'i 1/4. Yang diletakkan dalam mazhab Syafi'i 10 dirham. Yang diletakkan dalam mazhab Maliki, dari mazhab Imam Malik 3 dirham. Itu batasan yang diletakkan potong tangan tadi. Baik. Kemudian disambung Al-Imam Ibn Katsir berpendapat ataupun dia berfahaman dengan fahaman Syafi'i. Disebutkan sahabat-sahabat kami, yakni para pengikut Imam Syafi'i, berkata hadis tersebut memberikan penjelasan terhadap masalah tersebut sekaligus menegaskan batas minimum curian iaitu 1/4 dan tidak pada jumlah lain. Sedangkan harga perisai yang disebut senilai 3 dirham juga tidak bertentangan dengan hadis tersebut yang tadi kita sebutkan. 3 dirham yang dibawakan oleh Al-Imam Malik tadi, 3 dirham tu tidak bercanggahan dengan hadis yang 1/4. Kerana menilai 12 dirham itu berukuran 1 dinar. Jadi 3 adalah 1/4 lah daripada. Baik, sehingga dengan jalan itu dapat disatukan antara pendapat Imam Malik dan juga pendapat Imam Syafi'i. Kata Imam Ibn Katsir, dia kata jadi Imam Malik, Imam Syafi'i sama maksud, walaupun Imam Malik menyatakan 3 dinar secara spesifik 3 dinar, Imam Syafi'i menyebutkan 1/4 of Imam Malik disebutkan 3 dirham, Imam Syafi'i disebutkan 1/4 of a dinar, tapi maksudnya sama, kedua-dua itu membawa maksud yang sama. Baik. Madhab pendapat ini juga diriwayatkan daripada Umar bin Khattab, Uthman bin Affan dan beberapa para sahabat dan juga para tabi'in yang lain. Sedangkan Imam Ahmad ibn Hanbal dan Ishaq ibn Rahway dalam sebuah riwayat daripada berpendapat bahawa masing-masing daripada batas minimal 1/4 dinar dan 3 dinar itu merupakan batasan syar'i. Oleh kerananya barang siapa yang mencuri barang nilai senilai 3 dirham ataupun 1/4 dinar atau yang senilai dengannya, maka tangannya harus dipotong. Yang demikian itu dalam rangka menjalankan hadis Umar dan juga hadis Aisyah yang disebutkan lafaz hadisnya iqta'u fi rubi' dinar wa la taqta'u fi ma huwa adna min dhalik. Jadi dapat dilihat di dalam bahagian ini seolah-olah kita melihat bahawa samalah dalam mazhab Hambali juga berpendapat dengan pandangan yang tadi kita sebutkan juga 1/4. Baik. Kemudian kita sambung, disebutkan adapun Abu Hanifah dan para pengikutnya Abi Yusuf, Muhammad dan juga Zufar serta Sufyan Thauri berpendapat bahawa batas minimum curian adalah 10 dirham. Tadi kita sebutkan 10 dirham kata mereka. Okey, jadi telah jelaslah saya sebutkan jumhur ulama melihat bahawa 1/4 lah di dalam 1/4 dinar lah ataupun 3 dirham sebagai batas kepada barang yang dicuri. Baik.
Kemudian disambung di sini, jumhur ulama telah menjawab pandangan yang dipegang oleh para pengikut mazhab al-Zahiri melalui hadis yang telah kita sebutkan awal, yang kita nyatakan dalam mazhab Zahiri itu dia tak ada batasan-batasannya. Okey. Kemudian disebutkan Abu Hurairah menyebutkan dalam sebuah hadis yang diambil daripada Rasulullah SAW, katanya yasriqul baydata fatuqta yaduh wa yasriqul habla fatuqta yaduh, ia mencuri telur lalu dipotong tangannya, dan mencuri satu ikat barangan lalu dipotong tangannya. Jumhur menjawab persoalan ini. Jadi hadis tersebut menyebutkan yang dicuri itu telur, telur kemudian dipotong tangan. Dan kita fahami bahawa telur itu lebih murah daripada 3 dirham lah, sebab perisai pastinya harga lebih mahal daripada harga telur. Jadi perisai itu sudah 3 dirham, maka telur tadi mestilah kurang daripada harga 3 dirham. Jadi mereka menjawab, jumhur ulama menjawab. Pertama disebutkan hadis tersebut telah dinasakh. Satu mengatakan hadis ini telah dicancelkan, telah dihapuskan, telah dinasakh hukumnya oleh hadis Aisyah, iaitu yang tadi kita baca sebentar tadi. Tetapi sanggahan ini masih lagi harus ditinjau kembali kerana tarikh masa kejadiannya itu harus jelas. Jadi sebahagian menyebutkan hadis ni kita dah cancel, dah padam, digantikan dengan hadis Aisyah berkenaan dengan tadi rubu' dinar. Tetapi dalam masa yang sama juga mereka kata perlu dinilai jugalah daripada sudut tarikh, daripada sudut masa, betul apa benar hadis ini sudah dinasakh ataupun bagaimana. Kedua, kata baydah, telur dalam hadis tersebut ditakwilkan dengan topi kepala yang diperbuat daripada besi. Yang kedua mereka takwilkan, dia kata ini maksudkan telur pada hadis tersebut adalah helmet besi. Sedangkan helmet itu kalau ditimbang lebihlah daripada 3 dinar tadi. Maknanya senilailah 3 dinar tadi. Baik. Yang ketiga, bahawa pencurian itu merupakan cara menuju ke perkara yang lebih besar, daripada jumlah yang sedikit kepada jumlah yang lebih besar. Maksudnya itu cuma starting point of pencurian yang lebih besar, dia curi dahulu yang kecil, iaitu sebiji telur. Jadi para ulama menjawablah hadis tersebut untuk memenangkan pendapat mereka, 3 dirham tadi ataupun 1/4 dinar. Baik. Jadi ringkas daripada situ beberapa pandangan fikih lah terhadap pencurian. Tapi yang paling kita harus maklumi, kita sebutkan di dalam Islam undang-undangnya, hududnya adalah bagi orang yang mencuri maka dipotong tangan. Kenapa? Allah menjawablah jazaan bima kasaba, ini sebagai balasan bagi perbuatan. Maksudnya Allah memandang tinggi di dalam Islam, diarahkan untuk menjaga harta, memastikan harta itu selamat, memastikan kita tidak makan harta orang lain, kita respect harta seseorang. Jadi bila perkara itu dicabuli, bila perkara berkenaan dengan harta ini tidak diambil indah oleh seseorang, maka Allah tekankan dengan penekanan yang jelas, dan Allah beri punishment yang very severe lah, kuat lah, besar lah. Kata Allah SWT, jazaan bima kasaba, inilah sebagai balasan akibat daripada perbuatan yang mereka lakukan. Jazaan bima kasaba nakalan minallah, dan juga berikan peringatan. Ini sebagai satu peringatan oleh Allah SWT kepada siapa? Kepada yang lain. Kerana apabila dia dihukum di halayak ramai, kan, maka orang boleh melihat perkara tersebut dan menjadi peringatan kepada orang. Tak ada, orang kata tak berbaloi lah. Mencuri harta, tangan hilang. Kan baik dia menjadi dalam keadaan miskin dan seumpama, tapi anggota badannya selamat. Ini anggota badannya hilang hanya dengan pencurian tersebut. And kemudian Allah SWT sebutkan wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah itu maha berkuasa untuk melakukan suatu perkara. Jadi apa yang Allah SWT telah tentukan sebagai hukum hakamnya, ini atas kuasa Allah. Tetapi dalam masa yang sama Allah itu sangat berhikmah, ada reason kenapa dilakukan begini. Ada reason. Kalau kita lihat mungkin buatan manusia lah sebagai contoh, hukum-hukuman buatan manusia, mungkin kita lihat, mungkin contohlah penjara lah kata. Mungkin ada orang, ialah dia sedar daripada penjara tadi, sebabkan penjara tu dia sedar, tapi kita pun tak melihat hukuman tersebut. Kita cuma dengar, oh dia ni merompak masuk penjara 1 tahun 2 tahun. Kita pun tak nampaklah kesan-kesannya. Kita nampak kesan-kesan, kita tak dapat melihat secara detail kesan-kesannya, dan kita tak boleh mengambil iktibar daripada kesan tersebut. Tetapi ada juga orang yang mungkin masuk penjara tu dia sadar, dia keluar tu dia lebih baik, okey, baik. Tapi banyak juga yang mungkin tak baik. Maksudnya dia keluar tu dia jadi sama juga. Kenapa dia jadi sama? Kerana tidak ada hukuman yang begitu berat lah yang tadi kita sebutkan. Dia okey je masuk penjara, dia dapat makan free dan seumpamanya, kan. Dia masih lagi teruskan kehidupan dia. Jadi itu perbezaan. Kemudian Allah SWT sebut faman taba min ba'd zulmi fa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang bertaubat di antara pencuri-pencuri ini, kalau mereka bertaubat, yang ini sebelum dia ditangkap lah.
Misalnya dia mencuri, kemudian mereka sadar, kemudian mereka bertaubat daripada melakukan perkara tersebut, dia pulangkan balik hartanya kepada harta yang dicuri itu kepada tuannya, kan. Wa aslah, dan dia berusaha memperbaiki diri. Syarat yang kedua adalah dia bertaubat tu dengan cara dia islah, dengan cara dia tukar diri dia menjadi lebih baik. Mungkin dahulu mencuri, sekarang dia infak pula, sekarang dia sedekah. Dia terbaliklah. Kita dia tolong orang pula, terbalik. Wa aslah fa innallaha yatubu alaihi, maka sesungguhnya Allah itu menerima taubat dia lah. Fa innallaha yatubu alaihi wa innallaha ghafurur rahim, kerana sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kita lihat di sini, Imam Ibn Katsir, saya baca dahulu apa disebut. Katanya barang siapa bertaubat setelah melakukan pencurian tersebut dan kembali kepada Allah, maka sesungguhnya Allah menerima taubat atas perbuatan yang terjadi. Sedangkan harta milik orang lain itu maka harus dikembalikan. Tadi kita dah sebutlah, atau diberi ganti. Kalau misalnya harta itu dimakan dan seumpamanya, kita bayarlah ganti rugilah. Okey, demikian menurut jumhur ulama. Abu Hanifah berkata jika telah dipotong bererti barang yang telah dicuri telah digantikan dengan tangannya tersebut, sehingga tidak perlu diberi ganti. Kalau dia dah mencuri, kemudian tangan ditangkap, kemudian tangannya dipotong, kata Imam Abu Hanifah tak perlu untuk dibayar balik, kerana tangan yang dipotong itu seolah-olah sebagai ganti rugilah kepada barangan yang diambil. Okey, tapi melihat kepada ayat ini, kita terus memahami bahawasanya Allah SWT masih lagi memberikan ruang dan peluang kepada orang-orang yang merompak, ataupun merompak tu cerita lain, dia besar. Orang-orang yang mencuri, orang-orang yang mengambil harta orang lain ataupun mencuri tadi yang kita sebutkan. Ini yang tadi saya nyatakan, mungkin kita dapat melihat bahawa hukum yang dibawakan di dalam Islam ini satu berat, tetapi dia memberi pengajaran yang penuhlah kepada semua orang. Kedua, kita dapat lihat kalau hukum dunia ini mungkin manusia akan pandang serong. Jadi yang Allah terangkan dalam ayat ini, jangan pandang serong, tak boleh ada pandang serong pada orang seperti ini, kerana kita telah jalankan hukuman ataupun kerana dia telah bertaubat. Okey, kita kena pandang. Kalau penjara nanti dia keluar, nanti mungkin orang pandang serong, susah nak dapat kerja dan seumpamanya lah. Seterusnya yang ketiga, Allah SWT sebut ayat yang ke-40, alam ta'lam anallah lahu mulkus samawati wal ard yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ringkas, Allah SWT sebutkan, tidak tahukah kamu bahawa Allah itu memiliki kerajaan samawat wal ard, langit dan juga bumi. Yu'adzibu man yasha, dia berhak untuk mengadab siapa pun yang dia mahukan. Wa yaghfiru liman yasha, Allah itu juga berhak untuk mengampuni siapa pun yang Allah mahukan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu mampu atas segala sesuatu. Jadi Allah mengampunkan, maka mengapa kita tidak mengampunkan? Walaupun hari kita tidak menggunakan hukum hudud ni tempat kita, tapi apabila orang melakukan kesalahan seperti ini, maka kita juga harus bersedia untuk memaafkan apabila telah kelihatan daripada mereka itu ciri-ciri orang yang bertaubat. InsyaAllah semoga semua keadaan menjadi lebih baik lagi buat seluruhnya. Aku lu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita jumpa lagi biiznillah taala. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 रहमतें निछावर करता है तू
बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist da, mächtigster und der